Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pengasas bicara ilmu kita, Tuan Haji Nikmat bin Niklip, kerana memberi peluang untuk saya bersua lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya hari ini untuk berkongsi satu lagi cerita pendek di dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita dapat mengambil sedikit pengajaran ataupun mungkin orang kata sebagai makluman saja kepada kita. Ada dikisahkan pada suatu masa tentang seorang perempuan yang tinggal di sebuah kaki bukit. Pada setiap hari beliau akan turun ke bawah daripada bukit itu melalui satu denai, melalui lereng-lereng bukit tersebut untuk ke bawah untuk mengangkut air. Perempuan tersebut ada dua bekas yang dikanda melalui sebatang kayu di atas bahunya. Satu bekas sempurna, elok, dan satu bekas sedikit sumbing yang jika diisi air dengan penuh pasti akan meleleh sedikit jika dibawa bersama di atas bahu melalui kayu penganda tersebut. Pada setiap hari, lebih kurang pada waktu pagi, perempuan itu akan membawa dua bekasnya turun melalui lereng-lereng bukit, mengangkat air di sungai dan membawanya ke atas lereng bukit dan seterusnya ke rumahnya di pinggir bukit. Kejadian ini telah diperhatikan oleh orang-orang kampung yang duduk di kawasan rumahnya. Pada suatu hari, seorang jiran beliau berkata, "Saya tengok puan tiap-tiap hari menganda air daripada bawah ke kawasan perumahan kita. Tetapi puan sedarkah yang timba ataupun bekas air yang puan guna itu bocor?" Untuk pengetahuan puan, bekas yang bocor ini tidak berguna jika untuk membawa air, kerana sudah tentulah kalau puan perasan sampai di rumah puan banyak air yang telah hilang, hampir separuh saja yang tinggal. Saya rasa puan akan rugi kalau berterusan macam ni. Perempuan tersebut hanya tersenyum dan berkata, "Oh, terima kasih di atas peringatan. Saya akan lebih berhati-hati." Pada keesokan harinya, perempuan tersebut masih menggunakan dua bekas yang sama, dikanda di atas bahu, turun ke bawah, mengambil air melalui lereng bukit dan menghantarnya ke tempat perumahan. Kali ini, seperti biasa, terserempak dengan jirannya. Kemudian jirannya pun terus menghentikan beliau dan berkata, "Puan, kan saya sudah beritahu semalam, kenapa puan masih mengulanginya?" Kemudian perempuan itu menjawab kepada jirannya, "Kalau puan perasan, boleh tak puan tengok jalan-jalan yang saya telah lalui, lereng-lereng bukit yang saya telah lalui? Ya, saya nampak. Kenapa? Boleh tak ceritakan bagaimana keadaannya?"
Ya, saya nampak selalunya awak akan letakkan bekas yang sumbing itu di sebelah kanan. Maka bekas yang elok awak letakkan di sebelah kiri di tempat pengandat itu. Ya, betul. Kemudian itu saja yang saya nampak. Sebenarnya jika puan perhatikan betul-betul, saya sengaja guna bekas yang sumbing itu. Kerana bila saya lalu di kawasan sebelah kanan itu terdapat banyak bunga-bunga yang cantik di tepi-tepi jalan, maka secara tak langsung air yang meleleh daripada bekas yang sumbing itu dapat menyuburkan bunga-bunga tersebut. Tambahan, bila musim kering begini, bila kekurangan air, maka bekas yang sumbing inilah membantu memberikan air kepada kawasan yang ada bunga di lereng-lereng di tepi-tepi jalan itu. Jiran pun tercengang. Ternyata sangkaan beliau bahawa menggunakan bekas yang sumbing itu amat merugikan, amat salah. Kerana ada hujah lain di sebalik perkara tersebut. Para pendengar sekalian, jelas di sini kita nampak bahawa jika kita ibaratkan bekas yang sumbing dan bekas yang sempurna itu seperti manusia, sudah tentu kita dapati tidak ada betul-betul orang ataupun sahabat kita ataupun anak murid kita yang betul-betul sempurna, yang tidak melakukan kesalahan, yang sempurna dari setiap segi. Tidak ada. Hanya Nabi saja yang maksum. Semua di antara kita ialah unik. Ya. Jika kita seorang pemimpin, mungkin ada di antara anak buah kita yang tidak pandai di dalam satu-satu hal, tetapi pandai dalam hal yang lain. Ambil sebagai contoh, seorang pengetua pernah memberitahu saya beruntung kerana dapat seorang cikgu PJ yang aktif. Saya bertanya kenapa? Kerana beliau bukan saja aktif, tetapi beliau tolong sekolah memotong rumput, menyiapkan padang untuk acara balapan, membuat garisan-garisan untuk trek yang untuk digunakan oleh pelajar. Sudah tentulah beliau memberitahu saya, jika cikgu seperti ini kita letakkan untuk menjaga perpustakaan, sudah tentulah perpustakaan tak akan jadi cantik dan comel. Untuk perpustakaan jadi cantik dan comel, kita hendaklah meletakkan orang yang pandai menghias, teliti dalam kerja. Begitulah juga kita, cikgu-cikgu. Jika kita ada anak murid, tidak semua yang sempurna. Menghantar kerja dalam waktunya, hantar kerja on time, buat semua kerja. Tetapi mungkin ada yang lambat sikit buat kerja, tapi rajin menolong kita. Maka kita naklah bijak mengenal murid-murid kita, rakan-rakan kita, pekerja-pekerja kita, ataupun orang bawahan kita jika kita ketua panitia, orang bawahan kita jika kita penolong kanan. Maka jika kita kenal pasti semua orang, sudah tentu tidak ada yang sempurna. Tetapi gunakanlah ketidaksempurnaan itu untuk kebaikan, ataupun gunakan ancaman itu, ketidaksempurnaan itu sebagai peluang. Saya ambil kata-kata seorang yang cerdik pandai, beliau berkata, dalam satu tandan kelapa itu sudah tentulah ada kelapa yang tua, sudah tentulah ada kelapa yang isinya buruk, sudah tentulah ada kelapa yang ditebuk tupai. Maka kelapa yang ditebuk tupai itu tempurungnya boleh digunakan untuk membuat tabung. Jika kelapa yang rosak isinya itu, sabutnya boleh digunakan untuk jadi bahan bakaran untuk membuat bahulu ataupun akok. Jika ada kelapa yang sempurna, sudah tentulah santannya boleh digunakan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.